أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk solat maghrib berjamaah di masjid kita ini. Dan alhamdulillah, kalau ahli jemaah tetap di masjid ini, dia tentu dia tahu siapa dia tu imam yang bertugas hari ni dan siapa dia hak mengajar hari ni. Saya daripada setiu lagi tadi apabila diberitahu oleh imam-imam kita yang lain bahawa imam rawatib yang biasa ambil hari Jumaat Sabtu ni kena kursus. Jadi dia orang dua orang tu ambil dah start daripada qiyamul-lail hari Jumaat, pagi Jumaat sampailah kepada asar kemarin. Ustaz Azim pula ambil daripada semalam sampai ke asar tadi. Jadi giliran saya pula lah malam ni dari maghrib isyak. Jadi esok tak ada masalah lah, sebab esok jadual seperti biasa saya masuk subuh maghrib isyak hari Ahad. Kita hari Ahad kita kembali semula dah kepada jadual asal kita, sebab kuliah maghrib. Kalau dulu saya hari Ahad ni saya masuk siang, tak terlibat dengan subuh maghrib isyak kerana saya ambil hari Isnin, sebab mufti tak mengajar lagi pada masa tu. Jadi apabila mufti dah masuk kuliah balik, saya balik kepada jadual asal saya. Hari Ahad saya masuk subuh maghrib isyak, hari Isnin saya masuk siang, yakni zuhur dengan asar. Dan apabila saya masuk maghrib isyak hari ni, telefon pula dekat nak asar saat ni, kita tak ada kuliah di atas malam ni, sebab pengkuliah kita ada harga apa dia tak tahulah. Jadi nak minta tolong saya kuliah pula. Jadi dua kerja lah ni, tak apalah. Masjid kita, apa-apa pun masjid kita, kita tak lock kosong begitu tak. Jadi itulah. Jadi saya apabila saya kuliah, saya dah maklum kepada tuan-tuan, cuma dah kerana tak bersedia, maka Haji Hussein pun tak bawa kitab malam ni. Dia ada kitab sepatutnya, kitab Minhajul Abidin ni, tak? Tapi dah tak bersedia, tak apalah. Kita pun secara gini pun tak apalah, kita dengar je apa yang disaran oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam bab uqbah ilmu, ataupun kita kata cabaran ilmu kepada orang yang nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sambung ya. Sesungguhnya telah jadilah ilmu itu asal yang diikuti oleh yang lain,
yang memastikan anda mendahulukan daripada ibadah disebabkan oleh dua perkara. Pertama, supaya hasillah bagi anda ibadah yang sebenar dan ianya terselamat daripada cacat cedera. Dia nak khabar kepada kita setiap ibadat yang kita nak lakukan, sama ada ibadat wajib, sama ada ibadat sunat. Tuan-tuan sudah tentu nampak apa dia ibadat wajib, ya tak? Menunaikan sembahyang fardu, haji, puasa, zakat, itu ibadat-ibadat wajib. Kalau tak buat, dosa besar. Tak boleh tinggal dengan sengaja, tak boleh. Kalau tinggal kerana terpaksa pun kena qada. Ada ibadat yang kena qada. Terutama kita orang lelaki lah, orang puang, kadang-kadang dia terpaksa tinggal juga. Kalau hak jenis apa benda segar lagi dah, kerana tiap-tiap bulan dia uzur, maka dia tak wajib ganti, sebab dia senantiasa kena tinggal. Macam kita orang lelaki ni, kalau tak uzur benar, sepah dah boleh nak mayang dengan mata dah. Dengan mata pun orang kata tak ada daya upaya dah nak isyaratkan takbir dengan mata dah. Nak rokok dengan mata, tak boleh dah. Maknanya kemungkinan di sini ada khulasah lah. Tapi selagi boleh sembahyang, tak ada. Hatta kalau kata tak ada air sekalipun, kita orang lelaki ni wajib kena sembahyang. Dia panggil sembahyang menghormati waktu. Siapa di suatu tempat yang ada air, yang boleh tayamum, wajib kena qada balik sembahyang tadi. Begitulah kita orang lelaki. Jadi tak boleh nak main-main berasa nak sembahyang, berasa tak mau sembahyang, tak apa, tak boleh. Ataupun berasa nak qada, tak usah sembahyang lagi-lagi, garik ni sibuk sangat kerja, kita qada garik esok. Tak boleh kita orang lelaki. Ini sembahyang-sembahyang yang fardu. Jadi nak sembahyang baik, nak puasa baik, nak zakat baik, nak haji baik, hak fardu, lepas tu hak sunat begitu juga. Tak kira lah. Siapa ke masalah sedekah, siapa masalah kepada apa benda bertasbih, bertahmid, tahlil, ratik dan sebagainya, itu perkara-perkara sunat. Puasa sunat, sembahyang sunat. Sembahyang sunat banyak, ada. Jadi kena ilmu, kena ada ilmu. Dan ilmu sebagaimana kalau kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata bagi orang yang nak melakukan ibadat tadi, paling tak ada, dia kena ada 3 ilmu. 3 ilmu. Yang pertama, sebelum dia nak melakukan sesuatu ibadat ni, kalau ibadat tu bentuk perintah, suruh. Macam aqimus solah. Orang belajar bahasa Arab, aqimu tu dia faham lah, fa'ilul amal, makna disuruh. Kena suruh. Kita hamba ni kena suruh. Dirikanlah semayang. Dirikanlah semayang. Mu kena semayang lah. Kalau bahasa Terengganu kok, mu kena semayang. Apabila mu kena semayang, maka kita kena tahu siapa dia suruh kita semayang. Jangan buat macam budak-budak. Bapa mek mu semayang, bapa awak mu semayang, mak ayah suruh semayang. Tu tak lepas. Bapa ayah semayang ayah, kerana bini suruh semayang. Hak tu hak suruh begitu tu, orang kata hak tidak ada, orang kata tak ada gapo dia lah, maknanya bukan berilmu. Yang sebenarnya hari ni kita semayang kerana apa? Kerana Allah suruh semayang. Bukan kerana tok nenek kita semayang, bukan kerana Nabi semayang, tak ada bersangkut paut. Kalau tak ada Nabi, tak ada tok nenek, tak ada mak ayah pun, ada juga orang tak ada mak ayah, ada. Ada menikah, kita panggil tak ada mak ayah. Boleh anak tak ada menikah, mak ayah tak ada. Tak. Maknanya kalau tak ada hal ni semua pun, apabila Allah Ta'ala suruh, kena semayang. Jadi nak tahu siapa dia suruh semayang ni, kena
kena tahu dulu Allah suruh kita sembahyang. Dan Allah menjanjikan sesiapa yang buat perkara sunat, kalau mengikut mazhab Syafi'i, diberi pahala. Banyak-banyak mana pahala ikut qada ibadat sunat yang kita lakukan. Jadi yang pertamanya kita tahu bahawa orang yang disuruh kita sembahyang ni Allah. Maka siapa dia Allah? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal akan Allah, barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Allah. Apa pula begitu? Salah tafsir sikit, mengaku dia Allah. Ini berat. Kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, mu kenal. Dan siapa dia lagi? Allah. Diri aku lah Allah. Allah berat. Sebab tu ramah sesak apabila tafsir man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maksud di situ kita cek diri kita. Kalau kita kata Allah dia jadi dengan sendiri, bukan kena jadi. Kita manusia ni makhluk, bukan qadim. Yakni makhluk ni juga benda kena jadi. Apabila benda kena jadi ni satu masa, kalau manusia kita panggil mati. Kalau pokok kayu kita panggil mapuh, binatang kita panggil mapuh. Walaupun kita kata sebesar-besar langit, seluah-luah bumi, sampai masa dah kerana dia kena jadi, dia dihancurkan. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi apabila kena jadi ni, siapa dia hak jadi? Allah. Jadi dia diri kita ni tak jadi dengan sendiri. Maknanya Allah jadi. Tanya lagi diri, man arafa nafsah? Barang siapa kenal diri dia? Tanya lagi diri kita ni lemah ke tak? Lemah. Bermula daripada Nabi Adam lagi lemah. Salah satu daripada iblis yang tak boleh nak sujud ke Adam tu, kerana dia tengok dari segi kejadian tu nampak lemah. Adam daripada tanah dan dia daripada cahaya, daripada nur. Jadi dia tengok lemah. Sebab apa saya kata daripada Adam lagi kita lemah? Lemah Adam bukan kerana atas diri dia sendiri, bukan atas sifat dia, tapi iblis masuk melalui isteri dia. Adam tidak tergoda dengan iblis kerana tidak dimanjakan ataupun dionakkan oleh isteri kesayangan dia, Sayyidatina Hawa. Sebab tu kita hari ni, kita orang lelaki ni, tak? Kita orang lelaki kita tengok kerah, tak? Hebat. Orang lelaki lah. Seorang orang lelaki, seorang ayah lah. Kita ni ayah belaka dah, ada cucu-cucu dah. Tok, toki pun ada dah, jadi toki ramai, jadi toki saya dak lagi. Nampak gitu kok hebat, jatang lah kita kata, bahasa kita kok jatang nampak. Tapi kita lemah di mana? Kita lemah ada 3 perkara. Pertama orang puan, yang kedua harta, yang ketiga pangkat, kuasa dipanggil. 3 ni kalau Tuhan uji kepada kita orang lelaki, kita kena sedia lah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya duduk mengajar pondok. Saya kuliah tafsir di pondok Setiu tu, pondok saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim saja sebulan setengah. Sama kening kita duduk baca auzubillahi minasyaitonirrajim tu, kita baca sekali lalu gitu je. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebenarnya banyak sangat pengajaran yang boleh diambil daripada
Kenapa kita disuruh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Perkataan tu perkataan sunat. Sebab kita ni disekeliling oleh syaitan. Walaupun kita tak nampak syaitan, syaitan nampak kita. Dan syaitan pula dia kata tak terlibat dengan para malaikat. Dan kesudahan kita dengan syaitan ni bila? Apabila kita masuk syurga. Apabila yaumul mahsyar, yaumul qiyamah sikit lagi. Baru sudah kita dengan syaitan. Selagi tak mari kiamat, selagi kita tak mati, selagi itulah syaitan dengan kita ni senantiasa ada. Banyak dia bahas. Banyak sangat dia bahas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Contoh dia kata, kalau kita bangun pagi dia, ya tak? Bangun pagi. Orang bangun pagi, kalau kita orang masjid ni, ya tak? Bangun masjid, bangun pagi kita kunci jam pukul 5 lah. Angan-angan dan sembahyang sunat tahajud 2 rakaat jadi dah. Pada dak langsung. Dah subuh dah ni 5.30. 5 berapa subuh dah ni? Pukul 5.37. Subuh. Ada. Mana lewat sikit lah. Jadi kita bangun pak tidur kita ni. Ni kata ulama tafsir ni. Saya baca dalam satu tafsir. Dia kata. Tafsir Baydawi. Dia antara tempat tidur kita dengan bilik air. Kalau kita nak pergi sembahyang subuh ni. Niat sembahyang subuh tetap ni. Ya tak? Bangun tidur tu di antara bilik air ke katil tempat kita tidur tu, kita celek je mata tu, setan duk tunggu belakang dah. Tak kita kata kita molek tau. Sebab kita niat kita nak pergi sembahyang subuh. Nak bangun mandi, nak gosok gigi. Tak? Mandi wajib ke mandi sunat ikut pandai lah. Maknanya nak gosok gigi, semua benda ibadat belaka. Sebab nak pergi sembahyang subuh. Kita kata tak ada setan tau. Dia kata ada setan situ. Sebab tu kita bangun, kita tak sebut pun kata Alhamdulillah. Tak baca pun doa-doa bangun tidur. Bangun kau, dah bini kata, gapo dia berembak kata-kata, senang sikit panah hinjing dia kata. Sepatutnya dia kata, apabila kita akak je tangan tu, Alhamdulillah, tangan boleh akak lagi macam kemarin. Banyak mana orang tak boleh nak akak tangan hari ni. Celek je mata, Alhamdulillah, mata nampak lagi. Dak lah buta macam orang buta. Dak lah rabung macam orang rabung. Ya tak? Tekak mata, hidung, telinga. Tak ada pun orang syukur dengan nikmat Allah. Sebab tu katanya janji iblis kepada Allah. Dia kata apabila orang tu jadi penyokong aku, jadi pengikut aku, mu tengoklah manusia ni tak akan bersyukur dengan nikmatmu. Ini sumpah iblis kepada Allah dalam Quran. Apabila mu tengok manusia hak mu tengok tu, hak ada hak mu jadi ni, ikut je aku, ikut je suruh aku, ikut je perintah aku, tak ada masa dia nak syukur dengan nikmat-nikmat yang kamu beri kepada dia. Jadi pada masa tu setan duduk dengan kita dah. Tak kena buat, tak siapa setarang bilik air. Tak kena buat. Kalau dia nyar atas batas lingga lening, dia tutup lingga lening, dia bahar atas batas hidung, dia bahar atas kepala, berat ke setan tu rebah semula tempat tidur. Tengok pula kain bini pula selok. Tak jadi subuh hari tu. Ni tengok. Nak khabar tuan-tuan sekalian, nak balik cerita asal tadi. Orang puang kalah. Sebab tu dak kita duduk di rumah dak. Saya duk perhati kehidupan kita hari ni. Gentleman kita dak. Orang rumah kata, "Bang, beli kok selagi. Cukup dak tu hak mana ada tu pakar kok tu dulu." Allah, nyopolek, mampu cair. Hak kejak kita tadi. Hak kata tak payah tadi. Malu saya. Abang ada apa jadi tu imam pakai jubah je saya ni ngajar. Cikgu lain kan sutera 400, hak ni 500. Nya polek-nya kadek nge kolek mari hak tu baik piti. Jebok-jebok. Wi pula suruh beli selah lagi. Tu baru dengan bini. Begitu juga dengan anak. Ada.
Mati kita dengan anak. Tak balah. Tak sebalah dengan anak. Kalah. Hari ni orang kalah dengan anak. Kita kalah dengan anak. Kau mana-mana pun. Satu. Begitu juga dengan harta. Kita kalah kalau sabit dengan harta. Hari ni banyak mana orang yang sanggup berhujan, berpanas kerana nak banyak harta. Bukan nak cari harta. Orang cari ni orang tak ada harta. Nak banyak harta. Supaya apa? Supaya mati anak beranak. Anak 9 orang yang ada tu baloh sama-sama sendiri. Kerana harta terlalu banyak tinggal. Nak kedekat, nak sedekah pandang. Minta 3,000, 3 riyal. Ini PA kita. Begitu juga dengan kuasa. Tak ada kuasa dulu juru, sejik semua. Apabila ada je kuasa, pegang je kuasa, tak kira lah peringkat mana pun. Boh pejabat ke, siapalah jadi tok wakil ke, mari ke masjid ni bila? Masa program-program tertentu. Sibuk dah lah. Orang ni nak berjumpa, orang ni nak appointment, orang ni nak ajak my golf, orang ni nak ajak pergi rasmi majlis, orang ni. Sejik ada. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Dan amanahkan ustaz tu pahala juga. Kalau sebut kata pahala gitu tak apalah. Takut tak berpahala. Takut pergi dalam megah, dalam riak, dalam takabur saja kalau kita belajar tasawuf. Tak? Semayang hak tunggal-tunggik ni ada je perasaan riak, ada je perasaan takabur, ada je perkataan ujub. Cuih je ada, batal habis. Pahala langsung tak ada, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia kata, apabila kita nak belajar, nak dekat dengan ilmu-ilmu, nak ibadah tadi, dia kata, paling-paling tak ada pun kita kena 3 ilmu kena ada. Pertama, kita kena kenal Allah. Sebab tu malam ni dalam kitab kita ni dia nak khabar bab kenal Allah dulu. Lepas habis kenal Allah secara fardu ainnya, sifat wajib, sifat mustahil lebih kurang, dan kita yakin dengan Allah. Baca pula surah Al-Fatihah daripada ayat pertama sampai ayat 5, sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah pamer sifat-sifat dia begitu hebat. Tak? Maka kita kenal Allah, maka kita nak melakukan ibadah. Apa benda ibadah kita nak? Dia panggil hak tadi, hak kenal Allah tadi, ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid. Lepas tu apabila kita nak beribadah sesuatu ibadah tadi, kita kena ambil ilmu syariat, ilmu fiqh. Kalau bab sembahyang, bab suci, bab apa, ada dalam kitab fiqh. Hak akhir sekalinya nak kawal, bukan nak kawal ibadah, nak kawal pahala ibadah tadi supaya dia dapat pahala, supaya dia kekal dengan pahala. Maka dia kena ada ilmu tasawuf ataupun ilmu batin. Sebab tu dia kata ilmu itu asal yang diikuti oleh yang lain. Ilmu dulu, barulah boleh memperbanyakkan perkara-perkara yang lain. Baru kita sedap beribadah. Apabila kita pastikan ilmu mendahului daripada ibadah, maka kita akan dapat 2 perkara. Dia kata, pertama, supaya hasillah bagi anda ibadat yang sebenar dan ianya terselamat daripada cacat cedera. Apabila kita letak ilmu yang pertama sekali, maka ibadah kita pun kita rasa baru berasa. Bukan buat ibadah ni kerana manusia, buat ibadah ni bukan bini suruh, buat ibadah ni bukan kerana Nabi suruh. Bukan. Kerana ilmu menyatakan bahawa ini kefarduan. Laqad wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Justru itu maka awal-awal yang wajib di atas anda
ialah mengenal Allah. Awal-awal yang wajib ke atas kita mengenal Allah. Kenal Allah ni masa mana? Masa kita difardukan ibadat dah. Tapi biasanya fardu ain ni awal-awal tu pun, walaupun orang kata doklah kemah keming sangat, orang kata setakat belajar budak-budak tu dah ada dah basic tu. Bahkan tak pandai bercakap pun ajar dah. Ya tak? Kuah tubik tu kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga kanan ke telinga kiri ustaz. Qomak hak lelaki, bang hak puan ke guana ustaz. Tu hak remeh-temeh belaka tu tak usah duduk baluh hatu lah. Yang pentingnya ngomong dua-dua lagi bagus. Ni bukan syarat Musa nak sembelih lembu, nak cari siapa dia pembunuh, nak sembelih lembu tina, ni bukan. Maknanya lebih baik kita mengazankan baby yang baru lahir, qomat. Hak pentingnya azan dulu dah. Azan tu penting sekali. Jadi awal-awal tu wak masuk dah dalam telinga anak. Bahkan masa dalam perut lagi. Ada. Dalam perut lagi. Bini kita tu kat duduk pegang ke perut lah. Duduk baca suratul Maryam, duduk baca suratul Luqman. Ada. Mana dah. Bahkan kalau nak lebih jauh lagi, saya pernah tanya orang-orang yang berjaya, anak ramai tapi berjaya. Anak-anak dia hebat. Balik Mesir, hafiz Quran. 10 orang hafiz Quran. Hak puan pun hafizah Quran. Orang Terengganu kita. Pulau Musang. Kalau kita tengok Ustaz Mat pelawak Pulau Musang, ayah kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Adik pada dia Khairul Anwar tu sama dengan saya masa ngapa Quran di Terengganu. Jadi menatu kepada Datuk Persujaya dulu, Datuk Ismail Ali. Bini doktor. Dan hak lain pun pergi Mesir, hak duduk jadi imam di Khuzar tu pun. Petua-petua apa benda? Anak jadi cerdik. Sebab tu kita jangan duduk. Yelah, saya pesan sama kau orang-orang yang nak menikah dengan kita. Belajar belaka dah ni. Tahu dah ustaz cara nak mandi wajib. Duduk mai hot tu lah sama-samanya. Bukan situ. Ya tak? Yang pentingnya sebab orang muda ni, minta maaf lah dah. Dia gasang sikit lah. Dia tak beringat mana dah sedap mari tu kat belalok mata, tak tahu apa benda dah. Jadi sebenarnya orang-orang ulama-ulama dulu doa ketika bersetubuh tu dia tak akan tinggal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana wa qina azabannar. Paling-paling nak cepat sangat apa tak tahan sangat, auzubillahi minasyaitonir rajim. Akan lahirlah zuriat-zuriat. Apabila dah tentu dah zuriat ada, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya baru ni dalam adik-beradik ramai-ramai. Adik-beradik saya dah nikah 2 belaka. Saya pun saja nak bergurau. Kata mu orang ni 9 adik-beradik ni, mu setuju tak kalau aku nikah seorang lagi? Saya tanya direct. Dia kata lah lah tu senguti ke tak? Tak ada apa dia kata. Sebab anak 4 orang dia kata. Kalau anak tu pula dia kata berenah-berenah belaka dia kata. Kamu pergi lah 2-3 lagi biarnya tobik sampai 5-16 orang. Kata dah nak mampu dah lutut pun kena dah kata. Nak tengok maknanya dia orang ni anak-anak dia ada juga. Tapi dari segi orang kata sejuk mata memandang. Tengok sejuk mata memandang tu tak boleh nak challenge. Gak masa-masa dia tanya, wak guana, wak sepemung juga Tapi doa kita tak tinggal. Saya tanya benda-benda gini apabila tengok orang-orang tua, hebat-hebat anak ni. Kita jumpa takut ada satu ilmu yang kita boleh ambil. Ya tak?
Tak ada, melainkan dekat taqarrub bihablillah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kelangsungan daripada jatuhnya benih dalam rahim tu lagi, awal-awal tu lagi dah. Siapalah dalam kandungan 9 bulan, mak isteri pula mai perana baca suratul Kemar. Walaupun tak dah dengan kita tak usah duduk putus asa lah. Anak ada tu syukur je lah, jadi guana pun awak guana dah. Ya tak? Tapi kita boleh bekalkan lagi ilmu ni kepada cucu kita, kepada anak-anak kita, menatu kita pula. Ya tak? Hak ada tu nak awak guana dah. Kalau nak awak gapo dah. Ha? Ada seorang mak ayah tu, siapa pulih, siapa puak orang jaga pusat pemulihan tu, atau surat mari di rumah. Mari di rumah rakyat. Molek dah anak pocik ni. Ambil lah awak balik. Kita tak boleh nak letak dia dalam selama-lama. Dia kata ke mana? Ke warden penjara, ketua penjara, pengarah penjara. Dia kata ginilah tuan, dia kata kalau boleh we makan racun 3G pun we makan lah. Siapa begitu semua mak ayah kecewa. Nak aguana kalau dah siapa babak perekat molek, nya katok, nya bunuh ibu bapa lah ni. Orang Terengganu kita ni pun sok khabar sina. Lama-lama sekali tu bunuh pok, katok atas kepala. Hak minggu lepas binjar ke mama, katok pok dengan kayu 2 pak. Tu tak ada benda lain, tu doktor belaka tu. Minta maaf lah, doktor sungguh lah, ni rasa doktor lolok. Siapa perekat ni kat berat lah. Gak nak minta tolong orang lain kat. Lah. Boleh lah kalau Tuhan tu makbul kok, tak ada masalah. Kalau Tuhan lok juga kok. Ada sebabkan kerana tadilah. Sebab tu nikah ni bukan benda yang senang. Jadi sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, ini dia ilmu. Pentingnya ilmu tadi. Sampai ke perekat tu. Perekat daripada awal, siapa beranak tu kok? Sembelih lembu, sembelih kambing. Kenapa? Kerana akikah. Panggil orang selawat pada Nabi. Budak ni tak nak kata apa lagi. Sampailah pada satu peringkat. Tapi awalnya dia bidah pengenalan Allah. Lepas tu masa duduk kanak-kanak di jauh satu sampai jauh tu, baca kitab Tauhid zaman itu kok ada pelajaran Tauhid. Saya tak tahulah ni ada kedok lagi. Dulu kok sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Walaupun orang kata tak tahu apa benda wajib mustahil tu kok. Cuba orang kata ingat aja. Ya tak? Siapa kita orang tua ni, siapa perekat kita dah jadi apa benda, dah mayit ni, dah balik ni, dah dikenakan dosa pahala ni, maka kita kemahkan lagi. Sampailah kita berasa ibadat ni satu kefarduan, bukan boleh buat main-main. Sebab tu setengah-setengah orang yang iman dia hebat, iman dia subur, bukan kata dak semayang teguh. Ada lewat semayang dia gelisah. Macam dia ada hutang ratus juta dengan Tuhan. Tak? Kalau kata tunggu waktu semayang, bukan kata nak lock orang bar pun biar dulu. Ada. Tunggu waktu semayang. Lambat lagi ke Zuhur? Zuhur hari ni pukul berapa? Kalau orang sejik gitu juga, tak boleh mari sejik tu kok bergelisah sekali. Saya pernah jumpa pesakit di hospital. Dia apabila 5 minit lagi nak masuk garit, dia duduk cacat. Kan hospital kita dekat Masjid Adang tu kan. Dengar orang ngaji. Gemari macam orang resah. Siapa saya tanya ke dia ni ada penyakit jiwa ke guana. Jiwa dia tu tak boleh dengar orang ngaji. Lepas tu mari dekat saya nangis. Saya dah boleh ustaz dia kata dengar orang ngaji ni, dia kata macam Tuhan panggil dah saya, dia kata. Kita pula nak mati dah ni, dah sakit gini ni memang nak mati dah, dia kata. Tak boleh dah semaya jemaah, dia kata. Maknanya itu menandakan kesuburan iman. Bukan bar pun wak tak tahu. Orang bar sedap pun Allah dak sedap je pakai kata pula. Bar pasal gapo lah gitu. Ni jenis manusia ya tak. Tapi tak apalah. Jadi dia kata wajib kita mengenal Allah, Tuhan yang disembah, kemudian barulah anda beribadah kepadanya. Hak tadi dia kata kenal diri, kenal Allah. Kenal pula makhluk. Kenal pula kejadian Allah. Siapa dia? Hak jadi langit dan bumi. Allah.
Tak? Memang kalau kita nak kenal totok, macam nak kenal manusia sampai ke kiamat pun, hak sesak-sesak tu kan nak kenal begitulah. Tapi Allah Ta'ala tak suruh sampai kenal begitu. Hak nak kenal betul-betul duduk dalam syurga Allah, mu boleh tengoklah Allah. Nabi-nabi, berapa orang nabi, rasul-rasul 25 orang, tak ada seorang hak boleh kenal sifat dengan zat Tuhan hak betul-betul. Mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Tu pun tak boleh nak lukis, tak boleh nak gambar lagu mana. Itu Allah. Hak lain walaupun tak nampak, boleh tengok, boleh kenal secara. Jadi kita tak kenal pun, kalau kita tak kenal secara, tak jumpa pun tak ada masalah. Yang pentingnya kita ikut segala perintah dia. Sebab bila Al-Habasyi pernah tanya Rasulullah, tak? Ya Rasulullah, tak? Setiap kali mu beri kuliah, setiap kali mu mengajar, setiap kali mu baca hadis, setiap kali mu baca Quran, aku ni tak reti baca, tak reti nulis. Setakat dengar je aku boleh dengar. Mu kata sembahyang Zuhur 4 rakaat lah aku. Kalau mu kata sembahyang subuh 2 rakaat lah aku. Nak catat tak boleh, tak reti. Ada. Setakat dengar je. Boleh jadi ahli syurga dak aku ni ya Rasulullah. Ibarat kata kok, kalau kita kata kok, saya ni bukan doktor lah, bukan PhD lah, bukan ngaji tinggi lah, pak mak boleh hok duduk di tepi apa benda, duduk di umbi pokok getah, boleh masuk syurga dak. Ibarat kata gitulah. Rasulullah kata, ya Bilal, yang penting sekali setiap apa yang kamu buat itu ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Sebab tu dah, kalau kita tengok sejarah Bilal Al-Habasyi, apabila dia nak mula-mula nak masuk Islam, dia kena azab. Dia kena azab. Sepatutnya dengan dia tu, orang bodoh lah kita kata tak. Maknanya orang yang tak ada ilmu. Tengok pula sebelah oleh Abu Jahal tu, orang yang hebat-hebat belakang. Tawaran hebat-hebat mari ke dia. Patutnya orang gini mudah terpengaruh. Kalau kita orang Melayu kok, dengan kambing, baik kambing kadang-kadang. Maha kambing pada kita ni kadang-kadang. Tadaknya identiti, tadaknya maruah. Tadaknya pegangan, tadaknya istiqamah. Minta maaf lah saya kata. Kadang-kadang dengan 200 riyal cair agama. Mampu begitu. Jadi penagih dadah, jadi mak repik. Kalau tengok Bilal Al-Habasyi tarik, letak batu besar di atas dada, tarik pula dengan kuda atas panah yang terik. Macam kita kata tah di tengah bergelegok. Tarik. Bergelopah habis kulit ni, tak ada kulit belakang. Ahadun ahad, 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 ahad. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq mengalir air mata tengok. Dan apabila dia duduk dengan Rasulullah, hebat dia. Nak kabarnya, pendidikan tu penting. Tapi amalan tu tadi, keikhlasan kepada Allah tu segala-galanya. Tak ada mati lagi Rasulullah tengok dah bila Al-Habasyi duduk dalam syurga Allah ketika peristiwa Mi'raj. Termasuklah juga Masyitah yang direbus oleh Firaun. Dalam peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bang. Dia bukan sedap sangat bang. Dia bang betul je. Bukan lagu-lagu hak ada hari ni. Sebab tu dalam satu cerita ada seorang yang memang sedap sungguh suara dia. Nak minta bang dengan Rasulullah. Rasulullah kata pergi jumpa Bilal lah. Nak minta bang. Dia tak pergi. Lepas tu esokan minta pula. Ya Rasulullah, berilah saya bang sekali. Dia dalam hati dia kata, kalau orang dengar aku bang, dia tahu orang tak mau dengar lagu Bilal tu. Orang tua yang bang tak sedap. Bang betul ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita dengar tu bila hak Mekah learning lah. Ada hak sedap. Ada hak kopang. Ada hak tak sedap pun ada. Hak tak sedap tu tak sedap sungguh lah. Tapi jadi tu bila sepatutnya. Sebab silsilah keturunan tadi tu lah. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masuk yang ketiga, minta betul lah Bilal pun lalu. Wahai Bilal, ni ada orang muda nak minta ban subuh esok. Tengok dia ikhlas dah ikhlas. Dia tak tanya, mu ada tauliah dah nak ban? Ada? Tak ada. Dia kata, oh ada orang nak ban subuh esok. Tak apalah Rasulullah, saya rehatlah subuh esok. Biar dia lah ban. Ada? Tengok orang ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ni kita tahu. Ada? Kadang-kadang kau mufti duduk belakang pun wak dah tahu, wak dah kenal. Ya tak? Betul-betul lah aku pakai jubah putih lagi, hitam lagi, luar piah pula merah tengah. Al-Hafiz lagi, nak peduli apa benda kat orang lain. Ya tak? Ni dia tuan-tuan sekalian, sikap. Pagi besok bang lah Rasulullah, daripada duduk congok, duduk bangun cacang dengan budak ni bang, orang muda ni bang. Mama sedar sungguh, sedar ya amat sangat. Ramai jemaah di Masjid Nabawi pada pagi tu mari nak tahu siapa dia tu Bilal. Dah selama kena Bilal Al-Habashi sama bang. Hari tu paling sedap. Rasulullah pun semangat jadi imam, baca ayat panjang sampai matahari nak terbit. Habis sembahyang subuh, malaikat Jibril pun turun selalu menghadap Rasulullah. Malaikat Jibril apabila dia menghadap Rasulullah, dia berupa manusia biasa. Yalah. Mari. Rasulullah tahu dah Jibril mari. Mari dengan muka merah padam. Wahai Nabi Allah, adakah anda tidak melakukan salat subuh hari ini? Kata Rasulullah, Masya Allah, wahai malaikat Allah, hari ini dia kata, jemaah ramai aku pun baca panjang. Dia kata, Tok Bilal start. Katanya malaikat Jibril, bila hak mu nampak sedap tadi, hak mu kata sedap, orang ramai mari, tak siapa langit pun dia bang. Tak siapa, sekerak Sebab apa? Halangan dia bang tu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bang tu kerana nak menunjuk suara dia sedap. Dan dia bang tu kadang-kadang kau Rasulullah pecah Sayyidina Bilal, kau ambil dia lah ganti Tok Bilal pula. Mungkin dia sedap, dia muda. Ada. Ataupun jadi Tok Bilal yang kedua. Ini berlaku dalam jabatan agama. Berlaku tuan-tuan sekalian. Dia besuk. Masa saya jadi pegawai tahsin, siapa report daripada jabatan kuasa nak ambil budak daripada balik Mesir, nak masuk dalam satu masjid. Dia tak komplain. Dia kata tu imam ni tak betul bacaan, tak begitu begini. Sebelum keputusan mesyuarat, maka Suruhjaya arah kita suruh tengok betul tak benda ni. Kita pergi test. Apabila kita pergi test, bukan cerita tak betul bacaan, kerana tak berahi. Kerana nak orang kata nak ambil anak dia ni, anak tu imam sekor lagi tu tak ada kerja balik Mesir, nak suruh nak buang hak nombor 2 ni. Mainan lagu tu, mainan siapakan ibadat kepada Tuhan pun main lagu tu juga. Disokong oleh JKK yang ada kapung tu. Dia wajaklah orang ni bukan kapung ni, asal dia duduk cerita. Dia cerita hal buruk saja. Saya kata ginilah Pak, ambil Quran lah kata junjung, bahawa apa yang orang bercakap ni adalah tak benar. Saya buat report. Gak baru ni 2-3 hari lepas, pejabat telefon pula. Mana laporan hak besuk tu? Ada duduk mana Ustaz Sipan, mana file nombor berapa? Kita telefon royak ke kani royak, file duduk sini. Bakit pula, akad surat pula nak buang lagi tu imam hak nombor 2 tadi. Padahal Allah tu tak ada masalah pun. Tahsin boleh 75 markah. Kita ingat sampai kali ni. Ni mainan lah tu, satu mainan. Cerita ni bukan cerita baru ni, ada kaitan dah dengan Bilal Al-Habashi dulu. Mati tuan-tuan sekalian. Tak? Siapa satu perekat dah, malaikat Jibril tegur Nabi. Nabi pun kata, tak boleh bang kalau gitu, kena ambil alih jugalah Bilal Al-Habashi. Wafat je Rasulullah. Ketika orang duduk gembor-gembor, duduk nak latih khalifah ni, Umar mengamuk ke Rasulullah wafat. Siapa dia kata Nabi mati, aku akan pacung kepala. Sebab tu Allah Ta'ala kata ke Umar, jangan duduk anggap Muhammad tu mati. Muhammad tak mati, cuma tukar alam je sikit sekejap, daripada alam dunia kepada alam barzah, alam kubur.
Sebab tu kita pergi salam pun ada orang dengar salam Rasulullah. Ada orang jumpa dengan Rasulullah. Ada orang buat imam pun ada semayang dengan Rasulullah. Orang-orang tarekat biasa benda gini. Kita hak awal ni memang dengar pelik betul tak cerita tu. Memanglah mungkin kita ada ilmu gapo dia nya. Tak ada ilmu. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian. Apabila lantik saja Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina bila Al-Habashi pun mari pegang lutut Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bermula daripada hari ini aku meletak jawatan sebagai Bilal di Masjid Nabawi. Lalu Abu Bakar menangis. Kenapa Bilal? Walaupun Rasulullah tak ada, kita orang ada lagi. Mu boleh jadi Bilal siapa masjid ni runtuh. Mu boleh jadi Bilal siapa bangunan masjid ni runtuh. Selagi aku menjadi khalifah dan 3 orang lagi jadi khalifah, tak ada penceng. Dia pun kabarlah. Dia kata sebenarnya aku penceng ni, aku berhenti jadi Bilal ni bukan kerana Rasulullah tak ada, aku ngajuk dak, dia kata. Cuma aku terlampau cinta kepada Muhammad ni. Aku tak boleh nak sebut kalimah wa anna Muhammadar Rasulullah, aku tak boleh nak sebut. Lalu dia pun berpindah ke Palestin. Dia duduk di Palestin lama. Dan dia pun Tuhan beri umur panjang. Sampailah Umar menjadi khalifah. Apabila Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia teringat balik. Dengar je orang bar dalam Masjid Nabawi teringat ke Sayyidina Bilal. Dia pun utus orang-orang dia pergi jemput Sayyidina Bilal mari. Dan Sayyidina Bilal pun sebelum utusan Umar mari itu, dia mimpi 2-3 malam dah. Mimpi Rasulullah mari jumpa dengan dia. Tegur dia. Lama dah Sayyidina Bilal mu tak balik ziarah aku di Madinah. Lalu dia pun teringat, dia pergi. Dia pergi tu Umar sambut dia. Sampai dekat nak zuhur dah. Jadi orang pun penuh dalam masjid duk tunggu ni tokabar Rasulullah dulu ni. Nak mari melawat Madinah ni. Macam kita agung lah, raja lah. Orang yang tak reti menulis, tak reti baca tu. Tapi dah kerana syurga dah, radhiyallahu anhu, redha syurga atas diri dia. Hebatlah dia dah. Di kacamata umat. Sampai hari ni pun Tok Bilal orang duk panggil ke Tok Bilal kita. Nama seorang ada belaka. Tapi Tok Bilal, Tuang Bilal, nama dia. Itulah hebatnya orang kata dari segi barakahnya Bilal Al-Habashi. Bukan kerana apa tuan-tuan, kerana ikhlas kepada Allah, kerana amalan. Mari tu masing-masing tu kok sahabat-sahabat tu kok, wahai Bilal, tolonglah abang Zuhur sekali. Aku kan bodoh, dia katakan. Masa syarat aku tak mahu jadi Tok Bilal dulu. Aku tak boleh sebut perkataan wa anna Muhammadar Rasulullah dalam azan. Tolonglah sekali. Umar merayu. Umar kata, wahai Bilal, tolonglah sekali. Orang-orang hak kebelakangan ni, orang-orang muda hak kebelakangan ni, tak pernah kenal mu, tak pernah dengar suaramu, yang dirakam oleh Allah di atas langit sana dan juga dalam syurga Allah. Nak dengarnya suaramu, Bilal. Dia iling kepala. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Hasan dan Husin, cucu Rasulullah. Mari pegang kepala lutut dia. Wahai Bilal, ini cucu Rasulullah. Dan hari ini cucu Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri duduk dalam bilik tu pun nak dengar mubang Zuhur. Dia pun bekah bangun. Bekah bangun azan Zuhur, tuan-tuan sekalian. Apabila perkataan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadam, rebah jatuh tu pensang. Bukan macam kita maulud tu sungguh dah. Wah. Lepas tu kau habis gitu lah. Sarana Nabi dah ikut tara marah. Ini je. Pensang. Sayyidina Umar derah-derah bangun sambung. Ini nak beritahu bahawa itu Bilal Al-Habashi. Tak ada gapo pun tuan-tuan. Bukan ada doktor PhD, ada master, ada pakar-pakar, tak ada. Cuma ikhlas amalan. Sebab tu Tuhan kata
akramakum indallahi atqakum. Itu benda. Yang paling mulia di sisi Allah ialah paling banyak takwa kepadaku. Paling hebat takwa. Takwa ni apa dia? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah dulu. Untuk malam ni banyak kupasan-kupasan lain daripada kita. Boleh copong jaga-jaga sekali. Bukan boleh sama. Jadi kita sambunglah pula kalau ada masa-masa tertentu, insya-Allah syak masuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahmad nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yastama' wa la yustajabu lah. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.